Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga majlis kita ini di dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Kuliah Ansar kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Qalbun Salim. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para abdi, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat semua yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang dihormati sah pentadbiran Gema Nur Iman dan seterusnya, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan izin dan kasih sayangnya dapat lagi kita bersama pada petang ini bagi menyambung bicara kita berkaitan dengan kitab Qalbun Salim, iaitu kitab antaranya adalah kepadanya penawar bagi hati. Pada muka surat 151 pada nota kaki 168. Baik, sebelum kita mulakan, seperti mana Bonda Norini kata anaknya sukar nak bersalin. Bukan sukar maknanya tak bersalin-salin. Dan juga tadi kawan saya juga mesej, Ustaz, tolong doakan isteri saya buat pembedahan buang batu karang. Contohlah kan. Dan juga ada yang minta doa ni, tak apalah, kita sama-sama doa petang ni, petang Jumaat, kita minta sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'dam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, di petang Jumaat yang barakah ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa saudara, jiran-jiran kami dan seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jika di antara kami ya Allah yang bakal melaksanakan pembedahan akibat sakit ya Allah, maka kau permudahkan urusan ya Allah. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami yang sedang menanti kelahiran cahaya mata mereka ya Allah, maka kau bukakanlah pintu rahimnya ya Allah, agar mudah untuk dia bersalin ya Allah. Mudahkanlah saat ia bersalin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, jika di antara kami yang baru sahaja melaksanakan pembedahan, maka berikan kesembuhan yang baik pada kami ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami yang sedang sakit, kau sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, panjangkan usia kami, panjangkanlah usia ahli keluarga kami, dan jadikan kami anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan juga kubur kami kelak ya Allah daripada taman-taman syurga. Jauhkanlah pada kubur kami kawah-kawah api neraka. Ya Allah, tambahkan rezeki kami, tambahkan rezeki kami ya Allah. Tambahkanlah rezeki kami halal lagi banyak, dan makbulkanlah segala hajat kami ya Allah. Makbulkanlah segala hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu ya Allah kami minta ya Allah. Jauhi kami dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Jauhkanlah daripada kami kena penyakit-penyakit yang memudaratkan tubuh badan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Nah, kita dah doa dah. Bonda Nori ni, bonda Moda macam mana Dah mudah okey, sihat. Tadi dia buka ni link. Dia solat jap lagi dia masuk. Salin pula la ilaha illallah. Tak, dia buat ni, suami dia buat operasi mata, tapi okey lah alhamdulillah. Okey Ustaz. Assalamualaikum tu ada. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingat bonda Moda bersalin. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Ustaz jangan buat main. Ustaz ni petang Jumaat ni risau pula. Apa salahnya? Rezeki jangan ditolak. Anak bonda bonda enak yang nak bersalin. Okey, baik. Kita sambung. Baik. Baik. Bukan surat 151. Okey, pada nota kaki 168. Kerana jika selalu berlapar, seseorang tidak akan runsing mencari makanan. Maknanya, kata pengarang, kalau kita dah biasa lapar, kan? Bila dah biasa lapar, kita taklah menyusah sangat nak mencari makanan. Kadang kita ni jenis tak boleh berlapar. Jenis tak boleh nak berlapar. Ni pun payah juga. Maksud dia apa? Tak boleh nak berlapar langsung. Kalau berlapar je mesti nak makan. Bila nak makan dia mesti lapar. Kadang bila dah terbiasa makan, tak lapar pun makan. Ni ada satu benda tarbiyah yang tak baik. Bila tak lapar pun makan. Kan? Bila lapar makan. Makna bila perut kita nak rehat daripada makan. Okey? Tapi kalau kita selalu berlapar, kan? Dah dididik dengan berlapar. Bila kita lapar, kita tak pening nak cari makanan. Kita boleh kontrol sebab tarbiyah kita
telah dididik dengan perkara yang baik sampai kita saat kita lapar pun kita tak rasa apa-apa. Itu yang paling kita seronok. Kalau kita dapat melaksanakanlah seperti itu. Dan untuk mendapatkan makanan itu, bukankah perlu kepada harta, iaitu duit. Betul lah. Kalau kerak lapar, kerak makan. Bila kerak makan, kena ada duit. Bila kena ada duit, kena keluar duit. Takut duit tu habis kat makannya. Kan? Sebab tu, banyakkan kita belajar berlapar ni, waktu kita belajar dekat universiti. Kan? Waktu belajar kat universiti, duduk kat asrama, makan telur je. Kadang makan Maggi. Pagi tak makan nasi lemak. Sebab duit tak ada. Bila duit tak ada, tak makanlah nasi lemak. Kan? So, makan je lah roti. Tengah hari, makan roti. Malam, baru makan nasi. Contohnya begitulah. Ajar diri kita berlapar. Sebenarnya berlapar ni juga satu tarbiyah pada kita kalau kita menggunakannya dengan sebetul-betulnya. Ialah, zaman sekarang, kita boleh kata terpaksa zaman ikat perut. Sebab perut kita ni selalu terdidik dengan makanan. Kan? Sebab tu bila orang makanan naik harga, agak marahlah. Sebab memang itu adalah asasi manusia. Dan tuan-tuan dan dirahmati Allah, keperluan manusia. Tetapi kalau orang tu dah biasa lapar, dia sifat dia beza sikit. Tak apalah, walaupun aku tak makan. Ni antaranya lah. Tapi tak boleh lah. Dengan harga yang tinggi macam tu, rasa macam, itulah, tak cantik lah cara kaedahnya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Imam Syafi'i rahimallahu taala tentang qanaah, iza ma kunta da qalbin fanu'in. Jika kamu mempunyai jiwa yang qanaah. Qanaah ni apa? Rasa cukup dengan apa yang Allah Taala bagi. Kan? Hatta sekalipun dia hanya makan telur dan juga nasi letak kicap. Itulah makanan dia. Maka dia bersyukur. Itulah Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ini kita sebut antara satu benda yang paling besar yang patut kita syukuri. Kan baru ni saya pergi ada satu tempat makan dia itu hanya sekadar kicap sahaja. Allahu Akbar. Kan? Bila makan kicap tu rasa macam, ya Allah, dengan kicap dengan nasi. Ada pula anak-anak yang makan hanya makan minyak. Minyak tu apa? Yang minyak tu adalah air minyak yang telah dimasak. Contoh ada gorengan ikan, maka dia menjadi lauk kepada anak tu makan. Dan sebab itu, kita hari ni jangan banyak komplain. Walaupun kita cuma makan telur sahaja. Kan? Walaupun kita cuma makan ikan sahaja. Walaupun hanya kita makan ayam sahaja. Sebab ada orang tak dapat. Bersyukurlah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan katanya Imam Syafi'i, fa'anta wa malikud dunya sawaun. Maka kamu dan raja sama sahaja. Maksud dia apa? Qanaah itu menjadikan kamu sentiasa kaya dengan apa yang kamu ada. Kalau raja, dia sebab rasa kaya, sebab dia ada segalanya. Walaupun kita ni miskin, kalau ada sifat qanaah, kita dengan raja sama je. Kenapa sama? Sebab kita tak rasa kekurangan. Masalah kitanya, dan kita rasa kita sentiasa ada. Ini yang special sifat qanaah ni. Kan? Ada orang ada anak, dia marah anak, dia kedik anak. Dia tak sayang anak. Sedangkan orang lain ni tak ada anak. Kan? Patut jadi hidup ni, kenalah sentiasa ada sifat qanaah. Iaitu bersyukur dengan apa Allah Ta'ala beri kepada kita. Tak apa walaupun sikit. Yang penting ada. Dan Muhammad bin Humaid berkata, taqna'u bil kafafi ta'is rakhiyah. Berasa cukuplah. Nescaya kamu akan hidup tenteram. Maksud dia, tanfa'u bil kafafi ta'is rakhiyah.
Berasa cukuplah, nescaya kamu akan hidup tenteram. Makna di sini apa? Okay. Di sini apa? Kalau kita sentiasa berasa cukup, kita takkan membandingkan apa yang Allah Ta'ala beri pada kita dengan orang lain. Menjadikan tidak tenteram bila mana Allah memberikan sesuatu pada kita, tetapi kita membandingkan pula dengan harta dan kepunyaan rezeki orang lain. Kita dalam Google Meet ni, kita ada setiap perbezaan dan tak sama hidup kita. Sebab itu, ada Allah sempitkan, ada Allah lapangkan. Setelah Allah lapangkan, ada Allah sempitkan. Setelah Allah sempitkan, Allah lapangkan semula. Makna kedua-dua ni adalah nikmat. Di antara kita semua yang ada dalam Google Meet ni hampir hampir 50 orang, termasuk saya, kan? Kita ni ada latar belakang yang berbeza. Ada yang rumahnya double story, ada rumahnya single story, ada rumahnya apartment, ada rumahnya flat. Apa lagi? Ada rumahnya rumah setenggan. Semua berbeza. Apa yang boleh saya katakan? Kita bersyukur. Tetapi sebab apa? Kita masih ada rumah untuk kita diami, untuk kita tidur, untuk kita melakukan apa-apa, walaupun ada rumah yang kecil. Maksud dia, cukup dah. Tapi kadang kita dah ada, tapi kita rasa tak cukup. Kita tengok orang lain tu, kereta dia mahal, kereta aku murah. Tengok rumah dia cantik, rumah aku buruk. Itulah yang mendatangkan tidak tenteram. Pernah tak kita tengok orang miskin, tapi tak ada infak, hatinya sentiasa senyum je. Tak cukup pada mata orang lain, tapi padanya cukup. Kerana mata orang lain tak pernah sentiasa merasa puas kalau melihat kita. Dan akan mereka cuba mencari kekurangan. Sedangkan kita dah cukup. Tapi dia merasakan ada yang tak cukup. Ini manusia. Kadang mereka lebih suka tengok orang lain daripada tengok diri sendiri. Kan? Sebab tu bila kita berasa cukup, hati kita akan jadi tenteram. Hati kita akan jadi tenang. Sebab apa? Kita tak rasa apa-apa. Kita dah cukup-cukup dah. Apa yang Allah Ta'ala beri ni syukur sangat. Tapi kalau kita tak pernah rasa cukup, faham? Akan hidup kita tidak tenteram. Hati kita akan menjadi porak-peranda. Sebab tak merasa apa lagi aku nak buat untuk cukupkan satu perkara. Kan? Kita dah ada kerja. Kita ada gaji. Tapi kita tak pernah rasa cukup. Tak pernah rasa cukup tu bukan salah gaji. Salah kamu tak pandai urus. Kamu tahu gaji kamu 2,500, tapi kamu pakai kereta Honda. Kan salah tu. Tapi kalau gaji kamu 2,500, nak selamat pakai kereta Pro 2 Beza. Bulan-bulan bayar 300 lebih. Bulan-bulan bayar 300 lebih. Ya Allah, ya Tuhanku. Kan itu mudah. Jangan tengok orang lain. Tengok orang lain, Ustaz. Anak 7, anak 6 beli kereta seat 7 tempat duduk. Ustaz, seronoklah dia, duit banyak. Tak. Kereta besar, maintenance-nya lagi besar. Kereta kecil, maintenance-nya lagi kecil. Jangan memandang daripada sudut yang keluasan. Pandanglah daripada sudut yang lain. Kita dapat Pro 2 Beza. Alhamdulillah, minyak pun jimat. Kan? Bonet pun besar. Kalau tak muat anak-anak, kalau suami tu dah okey bawa drive, isteri pula besar. Anak tak muat, sumbat isteri dekat bonet. Apa susah? Sebab bonet besar. Saya gurau. Jangan marah. Rahmat Allah. Mudah. Hidup kita ni simple.
tapi kita yang sulitkan. Betul. Hidup kita ni simple tapi kita sulitkan sebab kita suka membanding-bandingkan apa yang orang ada dan tak pernah tengok apa yang kita ada. Ni paling kita takut dalam hidup kita, ya. Dan katanya Muhammad bin Al-Munqadir berkata, al-qana'atu malun la yanfadu. Qana'ah adalah harta yang tidak akan berkurang. Maksud dia, qana'ah ni takkan berkurang harta seseorang. Ni kelebihan ni. Maknanya qana'ah ni takkan menyebabkan harta kita tak pernah kurang. Sebab kita rasa cukup. Macam mana kita nak rasa kurang? Walaupun nampak kurang, tapi kita sentiasa berasa cukup. Makna harta tu tak pernah berkurang sebab kita rasa cukup. Yang kita rasa kurang bila kita rasa tak cukup. Ustaz, macam mana tengok dekat peti ais cukup tak cukup ya? Cukup. Tengok nak masak Ustaz, kadang ada tak ada je. Cukup. Kalau ayam tu goreng je, selesai. Makan dengan kicap, kan mudah. Okay. Dan berkata faedah 7 niat ketika berlapar. Tengok apa kata Syekh Abu Talib Al-Maki 386 Hijrah dalam bahagian kedua dalam kitabnya Ilmu Al-Qulub menyebutkan sekurang-kurangnya ada 7 niat supaya mendapatkan kebaikan ketika menahan lapar. 7 niat supaya mendapat kebaikan ketika mana berlapar. Tengok. Yang pertama, buka yang di bawah, surat 152 di bawah. Antara 7 niat untuk kita berlapar. Mendapat kebaikan. Yang pertama, untuk menekan dan mengawal hawa nafsu kita. Kalau kita semakin kita berlapar, kita sedang mentarbiah hawa nafsu kita. Supaya dikawal, supaya ditekan. Kita tekan dan kawal hawa nafsu kita yang dahulunya syek makan. Tapi alhamdulillah, hari ni kita dapat kawal. Dia kefahaman yang baik lah untuk kita faham. Okey? Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Di sini 7 niat ni mesti ada saat berlapar. Tujuan kita berlapar pun kena niat. Ada orang niat bila dia berlapar, dia nak kurus. Dipanggil diet. Lepas tu datang penyakit gastrik, datang hypo. Sebab niat tu penting kalau kita berlapar. Kan? Tapi bayangkan kalau kita niat puasa kerana Allah, kita tak rasa lapar. Kan? Gastrik pun tak datang. Maknanya, satu benda yang kita buat berdasarkan niat kita. Kalau niat kita buat ibadah kerana manusia, saat manusia tak puji, kita jadi tak keruan. Sebab buat kerana manusia. Tetapi kalau kita meletakkan iltizam dalam diri kita, kan? Dalam diri kita, yang sesungguhnya kita buat ni kerana Allah. Makna kita menganggap penilaian tu di sisi Allah, maka kita tak heran manusia puji ataupun tak puji. Sebab kita buat sesuatu bukan nak manusia suka, tetapi untuk Allah suka. Kan? Kadang kita kena ingat juga, kita belajar ilmu agama bukan sebab suka ustaz, tetapi sebagai kewajipan. Ada orang dia belajar ilmu agama sebab ustaz. Ustaz ni tak best lah, tak naklah aku dengar. Ustaz ni okey. Makna di situ, dia belajar bukan sebab Allah, tapi sebab ustaz. Ada pula dia tak suka, alah ustaz ni tak payahlah. Malah dah bukan sedap pun. Dia jadi macam tu. Dia jadi satu pemikiran yang amat cetek. Faham? Ibadah dia tu berniat yang salah. Dia suka kat ustaz yang dia suka je. Yang ustaz tak suka, dia tak datang.
betulkan niat kita. Sebab tu ilmu susah didapati kalau bukan kerana Allah. Saya sebut sekali lagi. Tapi baguslah. Yang penting dia datang majlis ilmu. Tapi yang tak bestnya, bila di antara kita, ni guru kami selalu pesan. Kalau kamu nak belajar, jangan tengok pada ustaznya. Tetapi tengok pada ilmunya. Sebab nanti, orang akan suka tengok ustaz. Hari ni kelas apa? Ustaz tu, ya seronok ustaz tu. Dia bukan seronok dengan ilmu. Kita kena jaga. Faham? Maknanya, dalam bab berlapar ni pun kena jaga. Kalau kita berlapar nak diet, cuba tanya orang yang pernah nak diet daripada badan dia besar, lepas tu dia nak kontrol makan. Dia pun diet lah, tak makan seperti kuantitinya. Setekan nafsu dia, dia suruh kawan nafsu dia. Susah. Diuji Allah laparnya. Sebab tu dia jadi besok. Aku diet lah besok. Besok lagi. Sebab macam tahun lepas. Tahun lepas dia azam lah. Kalau boleh aku nak kurus tahun depan. Dah tahun lepas pun tak kurus lagi. Tahun ni dia kata nak kurus. Start bulan 12 tahun ni, aku azam nak kurus. Sampai bila-bila tak kurus. Sebab niat dia tu tak cantik. Kan? Ada orang gemuk, pakainya longgar. Tapi bila kurus, pakainya ketat. Elok gemuk daripada kurus. Gemuk Allah sayang, tak langgar, tak tutup aurat. Tapi bila kurus, tak tutup aurat. Kena niat betul-betul. Faham? Maknanya, bila kita berlapar ni, menekan dan mengawal hawa nafsu kita. Yang kedua, tuan-tuan, kenapa kita berlapar? Kita berniat meneladani perbuatan Rasulullah dan para sahabat yang suka berlapar. Semoga dikumpulkan bersama kumpulan mereka nanti pada hari kiamat. Sebab yang suka berlapar ni adalah sifat Rasulullah dan para sahabat. Di sini kita akan rasa seronok. Maknanya aku berlapar. Maknanya aku ikut Nabi, aku ikut sahabat. Secara langsung, bila kita niat berlapar ikut Nabi, kita akan rasa jatuh cinta dengan Nabi. Faham? Bila kita niat, Nabi selalu berlapar. Lepas tu besok, kenapa kau ni berlapar? Kan ada makanan. Tak. Aku nak contoh, aku nak kawan nafsu aku nak teladani Rasulullah dan para sahabat. Sebab mereka sentiasa berlapar. Sebab berlapar ni kalau Nabi buat, tak pernah satu benda pun Nabi buat tak baik. Walaupun dalam keadaan berlapar. Bukan maknanya kita kena kena berlapar sentiasa. Tak. Ada makan. Tapi mendidik hawa nafsu kita. Sering berlapar. Okey, baik. Dan selalu berlapar ini juga kita niatkan. Mengurangkan, merasakan kenikmatan duniawi dalam diri. Bila kita berlapar, dikurangkan sedikit merasakan kenikmatan duniawi. Maknanya apa? Bila kita berlapar, kita akan merasakan tak terlalu memikirkan nafsu ataupun tak terlalu memikirkan sesuatu fikiran yang bercanggah daripada asal. Yang kita tahu, kita lapar. So, lapar kita tu diubah switch kita punya pemikiran. Daripada benda-benda yang mencari, jadi benda-benda tu malas nak mencari. Tapi kalau kita sentiasa kenyang, kita akan mencari sesuatu benda yang kita nak cari lagi. Hari ni aku dah kenyang. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Apa lagi? So sampai dia tertanya, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Jelas tak tuan-tuan? Maksudnya kalau kita ni berlapar, kita kurang sikit rasa nikmat dunia. Maksud dia, daripada segi makanan kita. Kan? Ini tidak. Kalau kita dah sukakan makan saja, kita akan cuba makan benda-benda yang kita tak pernah makan. Kita akan makan benda-benda teringin makan itulah, teringin. Nikmat duniawi itu semakin kuat. Berkehendak itu semakin kuat. Yang keempat, mendapat ketenangan dan merasakan kenyang di akhirat. Maksud dia apa? Bila kita berlapar, kan? Kita berlapar, kita rasa tenang. Emosi kita terjaga. Emosi kita
terjaga. Dan kita rasa tenang. Merasakan kenyang. Merasakan kenyang tu maksud dia apa? Iaitu bila di akhirat, kita lapar di dunia, kenyang ibadah di akhirat. Maka semakin berlapar, semakin banyak ibadah. Semakin berlapar, ringan untuk ibadah. Semakin banyak berpuasa, semakin banyak pahala. Sebab tu, orang yang kuat makan ni seperti mana kita sebut, kan malah nak ibadah, gerak pun malah perutnya ke depan membuncit, kan? Sebab apa? Malah. Orang kata apa? Sebab terlalu banyak makan. Kan? Dan yang kelima, mengurangkan pergi tandas untuk mendapatkan kedudukan orang yang benar dan orang yang malu kepada Allah. Maksud dia, bila kita kerap makan, selalu ke tandas. Mendapat kedudukan orang yang benar dan orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sering ke tandas. Tandas tu tempatnya orang yang, tempatnya syaitan. Kalau kita banyak berlapar, minum pun tidak, makan pun tak banyak, kurang-kurangkanlah pergi tempat tersebut. Dan yang keenam, niat kita berlapar, kata ulama, menjauhkan diri dari kemurkaan dan kebencian Allah. Kan sebelum ni kita belajar, salah satu sifat mazmumah adalah banyaknya makan. Kenapa mengendang murka? Bila banyak makan, solat fardu dilewat-lewatkan sebab berat badan tu. Bila banyak makan, Quran pun dah mula malah asyik-asyik tidur. Lepas makan tidur. Lepas tidur je makan. Lepas makan je tidur. Beza dengan orang yang diberikan fizikal yang cantik. Maksud cantik tu apa? Bukan jadi orang yang pemalas. Kan? Orang-orang tua dulu kata, jangan gemuk-gemuk badan, nanti pemalas. Mesti ibu-ibu tanya, ustaz cerita bak gemuk-gemuk, ustaz gemuk. Saya tak gemuk. Saya cabi. Saya comel. Dan saya suka tolong isteri. Saya suka masak. Saya suka sapu. Tak semua gemuk pemalas. Yang menjadi masalah, gemuk tu dia pemalas. Tak elok gemuk macam tu. Kan? Dan bila dia malas, solat pun tak buat, zikir pun tak buat, tidur saja. Bila dah masuk waktu, dia pilih tidur daripada solat. Lama-lama kelewatan, lama-lama terlajak pula tidurnya. Allah! Hak ni kita takut. Kan? Yang ketujuh, melatih diri untuk peka dengan orang yang selalu lapar kerana kesempitan hidup. Maksudnya apa? Supaya diajarkan kepada kita sentiasa bersyukur dengan hidup kita dan peka tengok orang yang tak ada makanan. Walaupun kita ada makanan, kita berlapar. Merasai makanan mereka, merasai kepahitan mereka yang sedang berlapar. Sebab tu kalau sunnah Nabi SAW, makan dalam keadaan pakai talam. Bonda-bonda pernah makan pakai talam? Bonda makan pakai baju. Pakai baju tak pakai talam. Dalam talam adalah. Kalau tak pakai baju pun tak apa. Suami isteri. Maknanya kalau kita tengok kita makan dalam talam. Sebenarnya antara kebaikan kita makan dalam talam adalah kita berkongsi rezeki dengan orang lain. Orang lain mesti dapat makan sikit, kita dapat makan sikit, orang lain dapat makan sikit dan orang lain pun dapat makan sikit. Kalau kita berkongsi talam tu, duduk dengan si kaya, duduk yang sederhana, duduk dengan si miskin, duduk dengan bangsawan. Bila lauk kita letak tengah-tengah, takkan ada orang berebut. Dibagi sama rata. Tu sunnah. Makan dalam talam. Rasa lapar orang, kita bagi. Kita lapar, dia pun lapar. Sama-sama kita rasa kenyang. Biasanya nasi ambeng. Nasi ambang ni orang Johor belaka. Kan? Nasi ambang ni dia ada nasi, dia ada mi,
Dia ada sayur sambal Jawa. Lepas tu makanlah ada sikit ayam. Kan? Kongsi-kongsi. Sebab apa? Menjadikan orang lain yang lapar pun dapat rasa. Kita yang tak berapa lapar pun dapat rasa. Bila kita tak habis, kita tolak pada orang. Yalah, orang Johor lah. Biasanya digembar-gemburkan dengan nasi ambeng. Saya kan, orang rumah saya kan orang Johor. Kalau balik Johor, mesti cari nasi ambeng. Nasi ambeng ni ada lagu dia. Di Ambeng Wati. Okey? InsyaAllah. Di Ambeng Wati. Baik. Dan kita katakan keburukan kenyang. Dah lah kenyang. Ada pula buruknya. Tapi ada di kalangan kita suka kenyang. Dia tak suka berlapar. Dia suka kenyang. Dia suka Alhamdulillah. Dia suka sampai begitu. Dan katanya kenyang pula mempunyai beberapa keburukan. Antaranya tidak merasa sedap ketika mengerjakan ibadah. Betul. Ibu-ibu bayangkan. Mereka yang berbuka puasa dengan kurma. Dan mereka yang makan dalam keadaan kekenyangan setelah berbuka puasa. Tengok tarawihnya macam mana. Mengah dik oi. Nak bangun daripada rukuk ke atas. Mengah. Sebab perutnya terlalu penuh. Kalau jadi imam, perut terlalu penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sebab terlalu kenyang. Sampai baca Bismillahirrahmanirrahim. Pendek mam baca. Pendek sangat mam. Kenyanglah kan. Tapi kalau orang tu tak makan terlalu banyak, tarawihnya tu boleh ganjak sampai 20 rakaat. Tapi kalau makan banyak tu, aduh, lapar tak larat badan. Sebab apa? Makan banyak. Ada yang terus tak datang tarawih, membongkang macam ni. Habis solat maghrib, saya pergi dululah. Abang rasa macam penat lah hari ni. Kan? Langsung tak pergi salat tarawih. Okay? Dan katanya yang kedua, terlalu kenyang juga menambah keinginan hawa nafsu. Nak hawa nafsu kita naik. Antara orang yang suka makan banyak, nafsu berjimak dia ataupun bersetubuh lebih kuat. Ni saya tak tipu. Sebabkan kuat makan. Sebab tu orang-orang muda yang kuat makan, hatinya cenderung berzina. Faham? Yang kuat makan. Ustaz, tanda kuat makan ni badan dia besar. Tak. Kadang orang tu kuat makan, badan dia cetonek dia. Macam Bonda Norini. Bonda Norini makan satu periuk nasi sekali makan. Tapi badan dia cetonek dia. Saya makan sepinggannya nasi. Tapi badan curut. Kan? Ada orang makan sikit je. Tapi badannya mak kau. Godabak kata orang. Tapi ada orang tu makan, ya Allah berselai kau. Kan? Tapi kurus je. Ni yang kita paling benci ni. Tengok orang makan banyak tapi kurus. Kita pula lah makan bajik-bajik. Alah-alah. Cutik-cutik. Alah sikit. Alah-alah. Makan sikit. Alah tak apalah. Cukup ni dah cukup. Hak member sebelah 3-4 kali tambah. Kurus badan. Kan? Sebab tu nak kata orang tu kuat makan tak kuat makan. Bukan pada badan. Kadang dia punya nafsu tu ada. Sebab tu anak muda bila tak kahwin, dia buat maksiat dengan onani. Onani ni apa? Keluar air manis sendiri. Sebab tu kita kena jaga. Kan? Sebab tu jangan kita jadi orang yang macam itulah. Sebab tu Nabi kata orang muda kahwin. Supaya apa? Dapat bersetubuh dengan cara halal. Jangan buat benda yang
haram. Faham? Tuan dirahmati Allah. Ada orang kata, Ustaz, gemuk tu kuat makan. Tak, kadang dia makan sikit je, tapi dia gemuk. Tapi ada orang kurus, dia makan sungguh, tapi badannya kerepeng. Macam Bononor ini, selama saya makan kat rumah dia, dia memang jaga makan. Sikit dia ambil kan. Aku yang ambil lebih. Kan? Itu rezeki. Ada cara orang makan macam tu. Tuan dirahmati Allah. Dan yang ketiga, tidak ada belas kasihan kepada orang miskin kerana ketika dia kenyang. Dia menyangka semua orang juga kenyang. Tidak seperti jika dia lapar, dia akan merasa simpati terhadap orang yang miskin yang juga lapar sepertinya. Inilah juga antara hikmah kenapa diwajibkan berpuasa. Supaya kita juga meraihkan macam mana orang lain tak makan. Tapi kalau kita ni selalu kenyang, kita tak fikir orang yang lapar. Sebab kita kenyang, apa aku nak fikir orang lapar? Tetapi kalau kita lapar, kita akan memikirkan orang yang tengah lapar juga. Dan yang keempat, tengok ni. Kalau kita kuat makan, sukar mengingati ilmu yang memberi manfaat. Ilmu susah nak dihafal. Ini sebahagian ulama kata. Dan yang terakhir, orang yang memiliki iman yang sempurna selalu berulang alik ke masjid. Nampak? Dan orang yang terlalu kenyang pula selalu berulang alik ke tandas. Orang yang beriman ini makannya dijaga. Cukup 3 persegi, 3 pecahan. Ada air, ada angin, ada makanan. Maka orang sebegini rajin pergi ke masjid. Tetapi orang yang selalu banyak makan, rajin ke tandas. Di sini jangan salah faham. Ada je orang yang tak kuat makan tapi malah. Sebab tu pengarang kata orang yang memiliki iman. Badannya ringan, dia akan pergi ke masjid. Tapi orang yang ada iman, walaupun dia beriman tapi makannya banyak, kan? Iman ada, makan banyak. Yang paling banyak tempat dia berulang-alik adalah tandas. Macam mana? Asyik-asyik membuang. Asyik-asyik membuang. Asyik-asyik koncing. Asyik-asyik membuang. Sebab makan banyak. Kadang orang yang kuat makan ni juga bukan hanya berulang-alik ke tandas. Boleh jadi berulang-alik ke hospital. Sebab bila makan banyak, datanglah banyak penyakit. Darah tinggi datang, kencing manis datang, kalau protein masuk buah pinggang, dah kena dialisis. Ni semua perlu kita jaga. Ada orang kurus, banyak penyakit. Ada orang gemuk, tak ada penyakit. Kan? Maknanya segi pemakanan tu penting dalam kehidupan kita. Tengok kita, kalau kita ada iman, tubuh kita ni ringan, berulang-aliklah kita ke masjid. Tapi kalau badan kita asyik makan, asyik-asyik berulang-alik ke tandas. Dan berkata pengarang, cara mengurangkan tabiat makan. Ni, pengarang ajar kita, hilangkan sifat nak makan. Jika kamu bertanya, aku sudah biasa kenyang, bagaimana mungkin aku nak meninggalkannya? Maka dijawab, ia mudah bagi orang yang hendak melakukannya secara beransur-ansur. Kalau kita selalu kenyang, boleh kita ubah, tetapi secara beransur-ansur. Caranya, kurangkan sesuap makanan pada setiap hari ketika makan. Kalau kita ambil 3 senduk, kurangkan 2,5. Dia tak boleh terus 1. Nanti dia akan datang sifat kebimbangan, sifat yang tidak tenang. Kalau kita makan 3 senduk, kurangkan 2,5. Kekalkan 2,5. Lepas tu kurangkan 2. Kurangkan 1,5. Sampailah jumlah yang terbaik bagi orang makan 2 senduk. Cukup. Dan ia mengurangkan kadar sepinggan makanan dalam masa sebulan. Nampak? Cara kaedah ulama ajar. Jika dilakukan setiap hari secara istiqamah, maka
kamu tidak akan menyedari kesan daripada perundangan itu pada dirimu, sehinggalah makan sedikit akan menjadi kebiasaan. Wallahu a'lam. Kita berhenti takat tu dulu. Kita masuk belakang. Tuan-tuan. 3 peringkat sedikit makan dari segi kuantiti. Ketahuilah, keadaan orang yang makan sedikit tu ada 3 peringkat. As-siddiqin, iaitu orang yang benar, makan dengan kadar yang boleh mengelak daripada badan mudarat. Jika kurang daripada kadar tersebut, boleh memudaratkan akal dan boleh menyebabkan kematian. Makan dengan kadar yang boleh mengelak badan daripada mudarat. Maknanya cukup-cukup. Ni cara orang makan as-siddiqin. Yang kedua, secupak, setengah cupak sehari. Cukup makan setengah cupak sehari itu memenuhi 1/3 perut. Begitulah yang diamalkan oleh Saidina Umar dan sebahagian para sahabat. Mereka makan segantang gandum untuk setiap 7 hari seminggu. Itu setengah cupak. Yang ketiga, secupak setiap hari. Memandai makan secupak setiap hari. Jika makan lebih daripadanya, maka dia masih dalam peringkat orang awam dan tergolong dalam golongan orang yang banyak makan. Satu cupak ni maksud dia apa benda Nori ni? 4 put Satu tak? senduk. Satu cupak bukanlah Ustaz, 4 put. 4 put. Satu hari. Satu hari. 4. Banyak juga tu 4 put. Tu untuk seorang ke apa Ustaz? Memadai makan secupak setiap hari. Kalau 4 put, kalau 4 put, Satu hari 4 put lah. Maknanya satu hari, 7 hari seminggu. Macam mana dia kata? Satu cupak, setengah cupak sehari. Setengah cupak sehari. Setengah cupak 2 put Ustaz. Tapi kalau dalam ukuran moden, satu cupak, 1 mud. Mud tu apa? Mut apa? Bersamaan dengan MUT tak? Mak tu cawan. maknanya 1 cawan. Maknanya bonda, dia bukan beras bonda. Dia ikut mud tu cawan. Gandum ke pokok Ustaz? Maknanya nasi yang dah dimasak cukup memandai dengan 1 cawan. Betul. Kalau yang tu betul. Maknanya kalau 4 hari, 4 cawan lah. Bukan Satu hari beras satu 4 cawan. Kalau satu hari 1 cawan, maknanya makan pagi setengah cawan, petang setengah cawan. Lagu tu lah. Nasi lemak Tapi- RM1 tu je lah Ustaz. Yang ketiga tu, dia kata secupak setiap hari. Maknanya dia makan sekali je. Secupak tu 1 kali. Jika makan lebih daripada tu, tergolong dalam golongan awam. Secupak tu, Ni dia gandum lah Ustaz. Gandum. Dia kira gandum. dia kira gandum lah. Tapi kita beras. Setengah cupak sehari. 1/3 perut. Setengah cupak. Setengah cupak tu banyak tu Ustaz. Satu orang, kalau ikut sukatannya orang Arab kot. Orang Arab kan makan banyak. Tapi dia kata 1 cupak tu bersamaan 650 gram. 1 kati tu pun banyak tau. Maknanya banyak lah. Tapi mungkin orang tersebut. Besar. Tapi kalau nak makan 1 cupak je lah 1 hari. Kalau kita 1 cupak 1 hari boleh Ustaz. Makan 1 hari makan pagi sikit, tengah hari sikit, malam sikit. Betul lah. Tu betul lah tu. Tapi Betul, kalau betul. boleh kita ambil yang nombor 1 lah. Makan dengan kadar yang boleh mengelak badan daripada mudarat. Itulah yang terbaik lah. Tapi kalau macam saya ni bukan bercupak-cupak dah. Kan? Okey, baik. Tuan rahmati Allah. Dan 3 peringkat dalam sedikit makan dari segi keutamaan. Makan sedikit jika dilihat dari segi masa, ia ada 3 peringkat. Dia paling tinggi, dia lapar 3 hari atau lebih. Maksudnya setiap 3 hari atau lebih barulah makan sekali. Ni Saidina Abu Bakar berlapar selama 6 hari. Yang kedua, makan sekali setiap 2 hari. Okey. Yang ketiga, makan sekali setiap hari.
Mereka yang makan 2 kali sehari termasuk dalam kategori berlapar sama sekali. Dan dia dianggap telah meninggalkan amalan berlapar yang mempunyai banyak kelebihan. Makan yang beratnya bukan makan berkali-kali. Kalau makan buah saja tak apa. Ini disebut makan yang berat. Gandum ini adalah spesies karbohidrat. Betul benda dah? Karbohidrat. Betul, dia macam nasi lah. Gandum ni macam Maknanya, nasi. kata ulama, benda berat ni kalau boleh nasi makan sekali je. Yang berat-berat, yang disebut sebagai karbo. Kanji. Kalau boleh. Kita tak boleh. Pagi nasi lemak, tengah hari nasi dagang, petang nasi goreng Pattaya. 3 kali. Maknanya kita berada kategori rendah lah. Kalau makan sekali setiap 2 hari, pertengahan. Hak paling tinggi sekali 3 hari atau lebih lapar, baru makan sekali gandum. Ataupun makan benda yang karbohidrat. Tak tahan, jangan paksa diri. Beliau ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Bersama je. 1 gantang bersamaan dengan 4 cupak. 1 cupak bersamaan dengan 650 gram. Oleh itu 1 gantang bersamaan 2.6 kilogram mana? Nasi tu kita makan 2.6. 2.6. Kira lah tu. 4 cupak lah tu. Ui, banyak tu. Banyak oh. Banyak tu. Kan? Empat- Patut kita Kalau makan. 4 cupak 1 gantang banyak lah, banyak. Banyak lah. Patut kita Kalau makan 4 1 cupak je lah. Kalau 1 cupak okey, 4 pot. 2 cupak lah. Benda boleh lah 1. Banyak tu Ustaz. Okey, baik. Kita berhenti takat tu dulu. Maksudnya, selepas 2 hari barulah makan sekali. Maksudnya apa? Makan berat, bukan tak makan langsung. Okey? Wallahualam. Okey, bunda, kita berhenti takat bab 1, kita akan sambung lagi. Bab yang kedua nanti banyak cakap. Wallahualam. Okey, bunda, segerakan penutupan kita sebab nak jemput anak. Okey, tak payah tanya soalan ni ya? Tak payahlah. Okey. Tak Okey, sampai. kita tutup. Yo. Okey. Alhamdulillah syukur kita pada Allah. Kuliah asar kita berjalan lancar dengan kitab Qalbus Salim. Kebaikan berlapar, orang-orang yang selalu berlapar dan tidak akan runsing untuk mencari makanan. Berpeganglah pada kata-kata Imam Syafi'i, orang yang mempunyai jiwa yang qanaah adalah sama sahaja dengan raja di dunia ini dan akan sentiasa rasa cukup dan rasa kaya. Dengan satu lagi yang Ustaz jaga, dan 7 niat ketika berlapar tu seperti yang Ustaz syarahkan. Moga ilmu kita ini mendapat manfaat kepada kita semua dan dirahmati dan diredai Allah. Amin. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya mewakili Gemah Nur Iman, mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minkum minna wa minkum taqabbal ya rabbi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.